أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda dan semua muslimin muslimat hingga ke akhir zaman. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni masuk siri yang ke-10 insya-Allah. Kita membincangkan kitab Al-Kabair, kitab yang mengumpulkan perihal dosa-dosa besar. Mudah-mudahan tuan-tuan muslimin muslimat sekalian dapat kita mengetahui dan sentiasa berwaspada agar kita menjauhinya insya-Allah. Tuan-tuan, kita semalam pada minggu lepas telah pun kita berbicara tentang definisi sihir. Bagaimana sihir ni bahaya, bagaimana peranan sihir ni sangat bahaya kepada umat Islam, kepada manusia seluruhnya. Hingga kan diceritakan pada silsilah yang lepas, pada siri yang lepas, asal usul sihir ni, bagaimana Tuhan nak cerita bahayanya diutuskan turunnya malaikat Marut, Harut wa Marut tu, cerita bagaimana bahaya sihir ni, yang mana sihir sangat bahaya hingga boleh memutuskan hubungan keluarga sebagainya. Suami isteri boleh cerai, tak? Anak dengan mak, ayah dengan keluarga sebagainya boleh berpisah dengan sebab sihir. Bahkan kita melihat sihir ini bukan benda-benda yang main-main. Pada siri lepas telah pun kita bincang bahawasanya sihir ini sudah menjadi satu tradisi, bahkan satu kepercayaan utama. Hingga kan kita melihat kerajaan dulu pun seolah ada menteri penasihat sihir ni. Tukang sihir penasihat utama. Ni zaman dulu. Betul kita lihat bahawasanya Islam mengharamkan sihir, bahkan menganggap sihir ni adalah dosa-dosa besar yang kena elakkan. Dan kita lihat kita dah masuk tahun hijrah yang baru. Hari ni berapa bulan? Hari ni berapa? 4. Berapa bulan ni? Muharram? 4 bulan. Kita baru saja menyambut awal hijrah, awal hijrah 1443 hijrah. Tuan-tuan, kita kena ingat, bila sebut sihir ni bukan zaman Nabi je. Sihir ni berlaku bahkan sejak zaman berzaman. Kita lihat Nabi sendiri pun pernah kena sihir. Bagaimana Nabi kena sihir Labib yang menghantar sihir, yang telah membuat patung, cucuk jarum, kemudian disimpan, diperi buta hingga Nabi sakit. Namun demikian, kita melihat antara asbabun nuzul turunnya surah-surah 3 qul tu, antaranya ialah sebab inilah, nak mengelak sihir, orang yang mengamalkan. Jadi tuan-tuan, bila kita lihat bahaya sihir ni, Islam dia ada cara ruqyah dia. Islam mengajar kita cara bagaimana kita nak mengelak sihir ataupun kita nak merawat sihir. Antaranya surah Fatihah. Kemudian baca al-mu'awizatain, baca dua penyembuh, dua mu'awizatain, ataupun ada kata qila salasa mu'awizat, yang terkenalnya mu'awizatain iaitu surah qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas. Dua surah kena amal. Bahkan diceritakan sihir Labib ni yang menyihir Nabi SAW hingga Nabi rasa berat diri, Nabi rasa lupa. Itu Nabi. Nak ceritanya bagaimana besarnya peranan sihir, dahsyat dan jahatnya sihir. Nabi pun kena sihir. Nabi pun kena sihir. Nabi kena sihir. Bahkan ada juga orang gelar Nabi sihir, penyihir. Ada. Zaman jahiliah dulu
bagaimana orang Arab jahiliah ni. Tak. Bila mana dia tak mau ikut Nabi, Nabi ni ada mukjizat. Tak. Bila ramai orang ikut Nabi, orang ikut dakwah Nabi, akhirnya puak-puak jahiliah kata apa? Muhammad ni gila. Dia gelar. Mu gila Muhammad. Mu ni tukang sihir. Nampak? Gelaran tukang sihir pun ada kepada Nabi Muhammad. Kerana apa? Kerana Muhammad telah berjaya dengan ayat-ayat yang cakap tu memukau orang-orang ikut Nabi Muhammad. Ini gelaran-gelaran yang digelarkan kepada Nabi kerana Nabi berjaya memukau ramai orang ikut dia. Nah, sihir yang disebut dalam kitab yang kita bincang pada hari ini ialah kebanyakan sihir memang memunah ranah, punah ranah. Sihir yang ada yang kita bincang hari ini keseluruhannya memang berniat jahat. Nak memutuskan hubungan suami isteri, walaupun kata ada niat baik, nak melariskan jualan contohnya, tapi menggunakan ilmu hitam, ada memukau orang ataupun nak menghancurkan perniagaan orang. Ada juga dia letak benda-benda akhirnya orang tak nampak kedai pun berlaku. Ini yang disebut dalam beberapa perbincangan yang kita nak bincang pada hari ini, insya-Allah. Jadi saya masuklah bagaimana kisah seterusnya. Peranan sihir ni pernah berlaku satu ketika di zaman sebelum Nabi. Cerita yang panjang. Bahkan diceritakan dalam kitab, Nabi pernah meroyakkan kisah ni. Cerita kisah ni berlaku zaman sebelum Nabi dibangkitkan. Orang sebut Ghulam, kisah Ghulam. Kenal, masyhur kita ni. Kisah ni masyhur. Bagaimana kisah ni diceritakan bahawasanya pada zaman tu ada kerajaan, raja zaman tu memiliki seorang tukang sihir yang dah tua. Nampak? Maknanya sihir dengan kerajaan tak boleh pisah zaman tu. Kita kata zaman ni apa? Tukang penilik, tukang tilik. Adalah maknanya. Lalu bila penyihir ni dah tua, dia kabur ke raja. Wahai raja, aku dah tua, kena ada pelapis. Tolong carikan aku seorang pelapis pemuda yang aku nak latih dia agar dia ni hebat macam aku. Baik. Lalu dah cari. Ada seorang pemuda di kampung yang agak jauh yang cerdik. Dia latih lah. Dia dapat surat tawaran. Zaman lain surat tawaran tak? Zaman lain surat tawaran lah. Surat tawaran sama belajar tak? Universiti dah. Bahkan ni tajaan kerajaan tu. Tajaan istana. Istana zaman tu taja pemuda ni belajar dengan tukang sihir. Dapat memang confirm lah. Kerja tetap. Kerja dia akan sambung tukang sihir tu bila mati, ganti tukang sihir tu. Itu zaman tu. Tak. Makna tradisi zaman dulu begitu rupanya. Tak. Lalu tak apalah. Tukang sihir ni pun gila. Tak. Jauh tempat dia. Jauh. Di antara perjalanan tu, dia bertemu dengan rahib. Rahib zaman tu, rahib yang menyembah Tuhan yang esa, agama Tauhid. Jadi rahib ni tak percaya dengan sihir. Zaman dulu pun dah ada pahaman sifat agama Tauhid ni menentang sihir. Dia pun kabarlah kamu kena buat baik, sihir ni tak bagus. Maknanya nak pergi belajar sihir ni, dia akan jumpa dulu orang haftaman, guru rahib pertama ni. Setiap hari nak balik jumpa, pergi jumpa, nak balik jumpa, pergi jumpa. Maknanya akhirnya bila asyik lewat sokmo, kena marah lah. Tukang sihir marah dia, kenapa kamu lewat? Dia pun tak ada arah, jawab tanya Tok Guru rahib dia. Dia kata, wahai rahib, aku ni asyik kena marah lewat. Mukabar ke dia kata menghalang aku kerana apa? Kerana keluarga aku lambat benarkan. Akhirnya aku terhalang lambat. Buat asal lah. Tak apalah. Gitulah. Kalau balik lewat pun sebab apa? Alasannya tukang sihir yang tak tahan. Gitulah cerita dia. Di pendek ceritanya, lama-lama ulang alik dia jadi perasaan dia, hak mana sebetul ni. Dia belajar dengan Tok Guru dia rahib ni, kabur lagu lain. Kena esakan Tuhan. Tiba-tiba dia pergi jumpa tukang sihir. Tukang sihir kata, raja itu Tuhan. Dan sihir ni ialah kuasa-kuasa yang seolah mensyirikkan Tuhan. Nampak? Akhirnya, dia jadi confused. Tiba-tiba nak jadikan cerita, berlaku peristiwa besar. Sedang nak sampai ke tempat dia belajar dengan tukang sihir tu, tiba-tiba ada haiwan besar menghalang jalan dia. Masa itulah dia pegang batu, orang lain semua tersekat. Orang lain semua kenal. Dia anak tukang sihir ni. Ini pelajar tukang sihir. Orang pergi laluan. Nampak?
Dia ada mohon, dia ada cap. Maknanya kalau orang yang belajar dengan tukang sihir ni dapat akses masuk ke sana. Ada apa? Ada ni orang kena yang babai ada dengan sebarangan. Akhirnya dia pun kata, hari ni penentuan. Aku nak tahu hak mana sebetul. Tukang sihir betul ke ataupun rahib yang betul. Tak. Lalu dia pun peganglah batu, dia kata sekiranya rahib itu betul dan tukang sihir itu salah, maka engkau musnahkan haiwan yang menghalang jalan ni. Akhirnya dia baling batu, mati haiwan tersebut. Mati, jatuh. Akhirnya apa jadi? Akhirnya orang-orang sekeliling pun kata, oi, hebat anak murid tukang sihir tu. Haiwan yang besar boleh kalah dengan dengan batu yang kecil. Heboh habis. Viral zaman tu. Cerita viral zaman tu tak? Nama apa? Ashabul Ukhdud. Ya, Ashabul Ukhdud tu. Ni peristiwa Ashabul Ukhdud. Panjang kisah dia. Baik. Bila mana cerita ni viral zaman tu, masuk paper, masuk Facebook zaman tu lah. Ni dak lah. Masuk habis cerita zaman tu, kata murid kepada tukang sihir ni hebat, baling batu sutik, mati haiwan yang menghalang jalan. Lalu tak apalah. Keesokan seminggu lepas tu pula, ada pula orang yang buta sejak lahir. Buta sejak lahir jumpa dengan anak tukang sihir ni. Berjumpa dengan murid tukang sihir ni. Lalu tu pemuda ini, Ghulam ni kata, dia kata, kalau aku bukannya penyembuh, tapi aku boleh sembuhkan kamu biiznillah. Dengan izin Allah. Bila orang yang tanya tu katanya yang buta tu menteri juga, orang hebat juga zaman tu. Dia kata, kalau aku ni selama ni aku ni buta, kalau sekiranya kamu boleh rawat, kalau Tuhan yang kamu khabar tu boleh rawat aku akan beriman, aku akan ikut. Bila dia pegang mata, dia tiup biiznillah, celik. Orang yang buta selama ni celik mata dan akhirnya dia beriman. Beriman dengan Ghulam, beriman dengan Rabbi hadil Ghulam. Beriman dengan Tuhan budak ni. Akhirnya orang pun bunyi, masa tu dah ada suara-suara yang menyebut dan ada timbul keraguan tentang inilah raja tu. Kemudian lepas tu pula ada pula orang yang kena kusta jumpa dia. Pun dia kata betul, kalau kamu nak beriman, kalau kamu ni beriman, insya-Allah biiznillah, dengan izin Tuhan akan sembuh penyakit tu. Ramailah beriman. Rupa-rupanya maknanya dia yakin dengan ilmu rahib tu ke apa, bukan dengan dia guna sihir. Bila mana orang tahu, raja pun tahu, dia viralkan, raja panggil seorang-seorang. Panggil si menteri tu. Hai menteri, betulkah kamu ni yang dulu buta dan kamu kembali celik dengan sebab ilmu sihir? Tak, dia kata. Aku ni hamba Allah. Aku ni sembuh biiznillah. Bukan kamu Tuhan, bahkan di sana ada Tuhan lain. Marah tukang sihir. Marahlah raja. Akhirnya dia paksa tak mengaku juga. Dia belah, dia gajikan. Dia gaji dua. Mati. Nampak? Kejam yang zaman tu. Dia gaji menteri tu, mati. Orang kusta ditanya, paksa gaji juga. Panggil budak tu. Panggil budak tu. Dia kata, wahai budak, betulkah kamu ni selama ni kamu hebat, adakah dengan sebab ilmu sihir kamu ni ataupun ilmu apa? Dia seksa sampai tak mengaku. Akhirnya disebutlah, dia kata sebenarnya bukan ilmu sihir, tetapi ilmu yang aku belajar dengan seorang rahib. Sepanjang aku jalan ni, aku jumpa seorang rahib, yang rahib tu kata di sana ada Tuhan yang bersifat esa, Tuhan yang satu, yang kita wajib semua sembah, tidak ada Tuhan selain Tuhan, selain Allah Ta'ala. Wajib beriman dengan Tuhan yang satu, dan tidak ada kuasa melainkan dengan kuasa dia, dan dialah penyembuh yang boleh menyembuh segala apa jua kesakitan dan sebagainya. Marah raja. Akhirnya raja kata, wahai tentera, bawa dia atas bukit, kau lempar. Kalau dia beriman, kalau dia tarik balikkan statement dia, turun balik. Kalau dia masih gedegil, mau lempar dalam gaung tinggi. Naik atas bukit, dia berdoa, ya Allah, Tuhanku, aku minta
selamat daripada segala mara bahaya. Akhirnya yang tentera bawa mati habis. Dia turun balik ada je, terus selamat. Balik jumpa raja pula. Oh, hebat ni. Jumpa raja. Hidup balik. Bawa, dia arahkan polis marine pula. Bawa polis marine. Bawa polis tentera laut pula. Bawa pergi kat tengah laut nak suruh buang. Tiba-tiba naik kapal tengah laut. Dia berdoa. Akhirnya bot dia tu bergelombang. Akhirnya mati belaka yang ikut dia. Dia balik selamat ada. Tak harap benda-benda. Nampak? Tuhan rancang atau comel bagi perancangan ni. Akhirnya habis ikhtiar. Raja pun pening. Nak bunuh kan ni. Tikam tak mati. Bawa balik tikam tak mati. Pemuda hebat. Akhirnya kata apa? Okey. Kalau kamu nak bunuh aku boleh. Dengan syarat mu kena panggil semua rakyat kamu sekalian. Syarat dia senang aja. Mu panggil semua rakyat kamu, mu dengar, mu perhatikan, suruh rakyat mu tengok aku ni dibunuh oleh kamu. Okey, okey. Kemudian syarat kedua, nak bunuh mestilah dengan panahan, dengan anak panah yang ada kat rumah aku. Okey, baik. Yang ketiga syarat dia kata, kalau nak bunuh aku juga dengan syarat, banyak syarat apa punya. Masa nak lepas tu kamu kena kata bismillah rabbi hadzal ghulam. Itu syarat dia. Kalau mu boleh buat 3 syarat ni, baca kuat dengan nama Allah, Tuhan ini budak. Kamu lepas busur tu akan kena aku mati. Kalau kamu tak cakap tu, tak sebut benda-benda ni, kamu takkan dapat bunuh aku. Raja pun ikutlah. Keesokan harinya, Raja kerahkan ramai rakyat dia, panggil semua, saksikan pembunuhan ke atas budak lelaki ni yang telah ingkar, yang derhaka dengan raja yang zalim zaman tu, yang mendakwa dia sebagai Tuhan, dan tukang sihir tu sebagai menteri penasihat dia. Akhirnya panggil semua orang rakyat berkumpul belaka. Baik, kemudian apabila berkumpul belaka, dia pun buatlah seperti mana yang disuruh. Ambil anak panah. Tapi dia tak baca kuat, dia baca slow. Dia baca slow je, tak dengar. Akhirnya lepas-lepas tak kena. Lepas anak panah, tak kena dia. Atau kalau kena pun memang tak mencederakan dia. Dia pun kata kena kuat. Kena kuat. Lalu dia pun sebutlah, bismillah hadzal ghulam. Akhir lepas tepat jantung. Kena jantung budak tu. Akhirnya matilah budak tu. Akhirnya habis suasana. Jadi orang jadi apa, masa tu orang nak mikir, rupa-rupanya budak ni mati dengan sebab apa? Bukan dengan sebab panah tu, dengan sebab ucapan yang disebut oleh raja dengan nama Allah. Dia mati dengan nama Allah. Bismillah rabbi hadzal ghulam. Dengan nama Allah, Tuhan ini budak. Ini ucapan disebut oleh raja. Akhirnya masing-masing beriman. Masing-masing kata, kami mengucap, bahasa pakat beriman lah ke? Kami mengucap, kami beriman dengan Tuhan budak ini. Akhirnya ramailah beriman. Hingga kan raja jadi panik. Raja pun gali gaung. Siapa beriman, masuk gaung. Akhirnya nama kisahnya Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud, pengikut dalam parit. Ukhdud ni parit besar. Memang zaman tu yang mati ramai sangat. Puluhan ribu yang ikut mati zaman tu kerana ikut beriman dengan Tuhan budak ini, Tuhan Allah. Jadi nak kabarnya kisah yang sangat sedih, kisah sihir je. Tak bahaya tukang sihir seorang akhirnya sanggup bunuh rakyat dia ramai-ramai. Ini berlaku di zaman sebelum Nabi dibangkitkan sebagai Nabi. Tuan-tuan muslimat sekalian, bahayanya tukang sihir. Bahayanya sihir ni kita lihat hari ni dah berlaku. Orang boleh sihir sampai tahap berlakunya cerai-berai. Orang sihir hingga berlakunya menyebabkan bisnes orang tak jalan. Orang sihir sampai tahap berlakunya orang tu jadi gila, kemurungan, sebagainya. Jadi inilah benda-benda yang Nabi sebut, benda yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, bahkan diharamkan orang yang mengamalkan sihir. Baik. Jadi kita akan teruskan lagi lah. Kita baca sikit lagi bagaimana yang disebut dalam kitab bahawasanya sihir ini
kita dah sedia maklum bahawanya Nabi pun telah diuji juga. Nabi diuji dengan sihir, dan di antara ruqyah yang sebaiknya iaitu kita mengamalkan bacaan 3 qul. Bacalah Fatihah, kemudian baca qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas, dan qul huwallahu ahad. Kena baca 3 qul tu. Mudah-mudahan kita bacalah. Bahkan Nabi hingga ke akhir usianya tak pernah tinggal amalan tu. Apa dia amalannya? Amalan sebelum tidur baca. Hingga Nabi uzur pun Nabi suruh Aisyah baca. Tak? Baca di tengah Aisyah. Aisyah pun sapu seluruh tubuh Nabi. Kita kena amalkan. Tak? Sebagai pendinding kita. Pendinding. Kerana zaman ni walaupun zaman canggih, zaman yang hebat, orang celik mata IT belaka zaman ni. Zaman orang mengadap Facebook, mengadap ke komputer, mengadap gadget. Tetapi bab sihir ni pun masih ramai yang tanpa sedar dia mengikut, dia terjebak dalam benda-benda sihir ni. Tuan-tuan, kita membincangkan persoalan sihir, satu dosa besar yang Nabi sangat laknat, dan kita kena ingat bahawasanya sihir ni bukan benda yang boleh main-main. Sihir ni benda-benda yang Nabi sendiri menyebutkan sebagai dosa-dosa besar yang kena hindari. Baik. Jadi kita teruskan lagi bagaimana pada siri yang lepas kita sebut bahawasanya daripada Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW berkata, ada 3 golongan yang tak masuk syurga. Apa dia? Yang pertama, la yadkhulul jannah mudmin khamar. Orang yang tak masuk syurga ialah orang yang apa nama dia, candu, ketagih arak. 3 golongan ni. Yang pertama kata Nabi, orang yang ketagih arak. Yang kedua, waqati'ur rahim. Yang kedua ialah orang yang memutuskan rahim. Maknanya orang yang memutuskan satu rahim, memutuskan hubungan anak dengan mak, memutuskan hubungan dengan ayah, dengan keluarga sebagainya. Maknanya ini orang yang sangat berat dosanya, iaitu tak masuk syurga. Yang ketiga, wa musaddiqun bis-sihri, iaitu orang yang percaya sihir. Orang yang percaya sihir ni sebab apa? Sebab dia rasa kuasa sihir ni macam betul. Tak? Contoh hari ni, hilang kereta, hilang barang, dia tak puas hati hilang barang ni, lalu dia jumpa dengan orang tertentu. Dia kata kampung ni ada seorang pandai tilik. Nampak? Dalam hadis Nabi kata orang yang musaddiqun bis-sihri, orang yang percaya dengan tukang sihir. Percaya dengan tukang tilik nasib. Menilik nasib, percaya dengan tu. Itu dia terdosa besar yang kita ingat. Jadi kita diuji dengan hilang barang. Tuhan nak uji kita. Kita nak jumpa tak? Jumpa tak dengan tukang sihir? Ada orang jumpa sanggup bayar. Bomo ni hebat. Pergi jumpa, bayar sekian-sekian duit. Rupanya tanpa disedari dia telah pun terjebak dalam benda-benda sihir. Memanglah orang yang sihir ni dia hebat. Kita mari-mari, jangan khabar, aku tahu dah. Mu mari ni hilang lembu 3 ekor. Macam P. Ramlee buat cerita ya lama dah. Tak. Jumpa belang. P. Ramlee buat cerita walaupun zaman tu berlaku, rupanya zaman learn ni pun dah ada berlaku. Dulu dah cerita black magicnya, cerita P. Ramlee. Benda-benda ini sebenarnya nak mendidik masyarakat. Jangan kita percaya. Tak, tengok ke sonok, filem-filem sonok, tengok tak. Tilik nasi, tengok. Kita percaya. Sedangkan dia ada di sana khadam-khadam yang dia bersahabat dengan khadam, bersahabat dengan jin, syaitan, sebagainya. Tak. Dan orang-orang yang macam ni, orang tukang sihir ni, memang dia ada amalan dia. Amalan yang sangat jijik. Kerana tu dia guna Quran, dia pijak Quran. Tak. Sampai tahap dia berkawan dengan makhluk-makhluk ni hingga dia buat benda yang syirik. Wala'iyahzubillah. Inilah kita yang pandai, yang kita tahu buat hukum ni, belajar buat hukum, jangan kita ni terlibat. Baik. Kemudian disebut lagi dalam hadis yang lain, sanad marfu', innar ruqa wat tamaima wat tiwalatu syirkun. Selain kita jumpa tukang sihir, apa dia? Ada juga jenis jampi-jampi mentera. Tamimah, tiwalah, semua benda-benda tangkai. Budak-budak hari ni, tak, nangis malam-malam.
Jumpa dengan dukun. Nak khabar ni. Dukun kata, "Oi, budak ni kena sampuk ni." Tak apa, sekejap. Kita ambil tangkai. Kita ambil tali, ikat tangan dia. Balik rumah tangkai tangan ni. Bukan jam ni. Pakai tangkai. Percaya tangkai. Anak aku nangis lah. Macam cerita apa? Ahmad Albab. Ketuk pintu barulah diam. Bukan. Itu Ahmad Albab. Sikit, ni ada. Anak menangis siang malam ni. Jumpa dengan bomo. Bomo kata, kena sampuk ni. Okey, ambil ni. Mau ambil ni, ikat kat tangan dia. Balik-balik senyap pula dia. Rupanya ada benda. Kita kena ikhtiar. Tetapi dengan memakai tangkai ini satu benda yang syirik. Jangan kita buat. Benda-benda ni. Walaupun tangkai tu ada Quran. Ni. Bacalah Quran. Berzikir dengan Quran. Boleh. Tapi memakaikan tangkai, Nabi larang. Jadi benda-benda dulu memang ada lah budak-budak ni. Kena cacing. Dia pun ikat tangkai kat apa? Kat pinggang. Pakai tangkai. Dia kata bomo ni kita kena pakai, kita ikut lah. Mudah dah mujahid buat benda. Ni nak khabar ni. Kena dengar kuliah, kena dengar hadis Nabi. Nabi sebut sebarang ruqyah, sebarang jampi-jampi mentera. Saya dulu pernah belajar. Tak tahu kita pun. Belajar apa? Belajar muslihat ada benda-benda yang kita tak tahu. Rupanya kita baca jampi-jampi tu, memang kebal sungguh rupanya. Kita pernah amal lah dulu ni. Dah tahu lah ni, dah amal, dah tahu dah, tak buat lah. Dia ada panggil satu mentera. Hei besi sangkal langit. Ni saya khabar, jangan ikut lah. Ni saya khabar je, tapi jangan ikut. Saya pun kata, okey, awak balik hafal mentera ni. Kita zaman tu, zaman budak. Kita, hai besi sangkal langit, kau betapa di gua batu. Semakin lama semakin tebal. Betul. Balik apa? Rupanya sungguh. Balik apa tu. Esok tu guru pun cek. Dia ambil asal limau dia. Dia ambil, kita nak tengok, nak murid dia. Dia ambil limau. Dia pun pasak ke kemian. Rupanya benda-benda asal-asal ni pun ada benda-benda juga. Bukan tak bagus silat kalau tanpa ada benda tak apa. Ni benda menyebabkan batin ni ada benda lah yang tak betulnya. Dia perasak. Sebelum dia perasak tu, limau tu tenggelam. Dia perasak, dia baca. Dia hiris limau tu, dia tok atas air tu, timbul limau. Kita hebat. Okey, malam ni awak boleh dulu lah ilmu. Okey, malam ni cuba kita akan gelegak air. Air gelegak. Malam tu memang malam pemuncak lah silat. Setiap anak murid tangan akan selam dalam air gelegak. Saya baca jampi hari besi sangkala. Memang kita ikut. Selam tangan, gelegak air. Angkat memang tak ada benda. Hebat. Hebat. Ilmu setakat ni hebat lah. Maknanya lepas ujian pertama. Ujian pertama kebal. Maknanya kalau orang sepak pun, kalau orang tendang memang tak ada benda. Memang ada. Rupanya ada benda-benda yang zaman jahiliah kita. Tak belajar zaman tu lah belajar. Memang ada benda-benda yang jampi serapah ni, yang rupa-rupanya ada benda-benda yang ikut sekali. Dan makhluk ni akan pendampingi kalau kita baca tu. Jadi ni dia benda-benda yang kita kena hindarilah. Baik. Kemudian wattiwalah. Wattiwalah, iaitu salah satu jenis sihir yang menyebabkan bertambahnya cinta seorang isteri kepada suaminya. Ada juga tangkai apa yang menyebabkan kasih pengasih ke, semakin cinta dengan isteri dan sebagainya. Ataupun tamimah, tangkai biji-bijian ataupun menolak ain. Ni benda ni orang duk pakaikan kepada anak-anak kecil, tak mau bagi kena ain. Tuan-tuan, hari ni kita melawat orang, nak khabar bagilah pesan. Melawat budak-budak, tengok comel kita, comelnya awak, jangan kata begitu, tak boleh. Jangan puji gitu. Sebab apa? Kena sebut subhanallah. Orang yang comel, sebut comel saja kepada budak, dibimbang kena ain. Ni mulut kita tak tahu masing tak. Ada kalanya budak-budak jadi disampuk, dikena ain tu dengan sebab ucapan-ucapan puji-pujian manusia. Bahaya. Ada ilmu sihir ni. Kena ain sekali menyebabkan budak menangis, nampak benda tak. Memang budak-budak kecil dia nampak benda-benda di luar tu. Tak, dia nampak. Sebab tu kita ada anak kecil, jangan balik waktu maghrib.
Jangan balik waktu maghrib, masuk nak rumah, azan, duduk dulu. Jangan. Elakkan kita keluar sampai waktu senja. Yang ada anak kecil ni, pastikan duduk balik rumah sebelum petang. Hanya sebelum, pasti kalau lewat juga terpaksa tunggu sampai habis azan. Kemudian kita kena baca bacaan, azankan telinga anak kita tu. Sebab waktu maghrib bawa budak baby, memang mata dia kan terbelalak. Ni bahaya. Masa tu dia akan melihat makhluk dia nama Ummu Subyan ni, dia akan mari dekat dengan baby. Ingat tu, orang yang ada anak kecil. Jadi budak-budak akan nampak dia buka mata begitu ke, memang dia nampak. Kita tutup mata dia sambil baca Al-Mu'awwizatan, baca surah 3 qul tu, baca tiup masuk rumah. Jangan ataupun zikir lain ataupun azan. Kalau kita lock tanpa bacaan, hak ni lah masalah. Menyebabkan budak-budak ni dia menangis sebagainya, meraung. Ini benda-benda yang kita kena ada prepare, kena ada amalan. Ni dak. Kita rujuk kepada dukun-dukun, bomo. Ni jangan. Baik. Ketahuilah bahawa ramai orang tidak mengetahui pengharaman kebanyakan dosa-dosa besar ini. Ramai orang tak tahu. Ikut dah dia je. Ada jumpa bomo ni, jumpa dukun ni, minta penawar. Tanpa dia sedar bahawa bomo ni menggunakan bukan Al-Quran. Dia guna khadam sebagainya. Baik. Ada gangguan sokmo ni. Peringatan keras dan ancaman tidak sampai kepada mereka. Ada mungkin orang-orang macam ni, dia kurang dengar agama, dia kurang dengar tazkirah, kurang dengar kuliah, akhirnya dia pun sakit sikit jumpa bomo, hilang pitih jumpa bomo. Ni punca-punca. Bagi golongan seperti ini, mereka perlulah diperhalusi daripada sudut hukum. Ulama seharusnya tidak terburu menghukum orang yang tidak mengerti. Dalam bab ni ulama pun dia lihat kalau orang tu jahil lain. Kalau orang tu jahil tak tahu, kita tak tahu color. Jumpa juga orang yang sihir ni, tak tahu color. Tu lain. Tapi yang dah tahu ni jangan buat lagi benda-benda tu. Baik. Jadi dikabarlah ulama seharusnya tidak terburu menghukum orang tersebut yang tak tahu, yalah. Baik. Kemudian lebih-lebih lagi apabila orang itu masih baru sahaja meninggalkan zaman jahiliah. Kalau orang tu baru, masih katakan orang masuk Islam, baru masuk Islam, selama ni dia ada amalan-amalan jahiliah. Bila dia masuk Islam ni tak boleh, akhirnya dia pun dia masih amal benda lama. Ni dibimbangi. Lalu dia ditangkap dan dibawa ke negeri Islam seperti Turki atau sebagainya yang musyrik dan tidak mengenal Arab. Dibeli oleh orang ni panjang cerita ni. Azan ni. Baik. Jadi maknanya apa? Maknanya kalau kita orang yang berdepan dengan orang yang jahil bab ni, kena ajar, kena khabar. Tak boleh terlibat dengan benda-benda jahiliah ni. Jangan terlibatkan dosa syirik. Kena khabar tu, perang tu. Zaman yang hebat lah ni, zaman yang terbuka ni, boleh cari maklumat. Jadi saya rasa cukuplah untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu depan dengan lebih lanjut. InsyaAllah mudah-mudahan kita kena ingat bahawasanya sihir ni benda yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala, dan juga Nabi pun melarang, bahkan dilaknat oleh Allah Ta'ala kerana merupakan dosa-dosa besar yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita terlibat. Jadi cukup untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Cobaan. Cerita Ramli cobaan nak bab sihir ni. Masya-Allah tabarak.